أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العالمين الذي لا حول ولا قوة إلا به وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan kehidupan dan kesihatan untuk sama-sama kita menghidupkan hari Jumaat ini dengan mengumpulkan dan menghimpun segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kebaikan di dalam hari Jumaat ini. Di antara perkara-perkara yang perlu kita berlumba untuk memperbanyakkan pada hari Jumaat ini adalah dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mana tidak ada di dalam hadis menyebutkan tentang pengkhususan berselawat melainkan hanya pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menyebutkan tentang selawat pada hari Jumaat, bukan pada hari Isnin, bukan pada hari Selasa ataupun bukan pada hari lainnya, akan tapi perintah untuk perbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah adalah pada hari Jumaat. Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di dalam banyak hadis. Di antaranya, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kali selawat. Para ulama membincangkan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala balas 1 selawat ke atas Nabi dengan 10 selawat ke atas kita. Maka kata ulama, selawat daripada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan dicurahkan kepada orang yang banyak selawat ke atas baginda Rasulullah. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, di antara sebab untuk seseorang itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selawat ke atas baginda Rasulullah itu adalah pintu untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selawat ke atas baginda Nabi Muhammad dengan 1 kali selawat, maka Allah akan balas dengan 10 kali rahmat. Para ulama mengatakan, kalau seseorang itu bawa balik berjumpa dengan Allah hanya dengan 1 rahmat, maka Allah pasti akan masukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pula bagi orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa dengan ribuan bahkan limpah rahmat yang banyak dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih dekat dan lebih mudah dan lebih cepat untuk dimasuk ke dalam syurganya Allah, kerana rahmat yang Allah turunkan hasil daripada banyaknya selawat yang diucapkan oleh hamba yang memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian selawat ini juga adalah nak mengukur akan kedudukan kita sebagai umat Nabi Muhammad apabila berada di padang mahsyar nanti, yang mana tidak ada orang pada hari itu diberikan autoriti, kekuasaan untuk memberikan syafaat mendahului daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu tidak ada sultan, tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin, tidak ada segala gelaran terlucut pada waktu itu, yang hanya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada waktu itu semua orang mencari seorang lelaki yang namanya Muhammad
di tengah-tengah ramai dan jutaan bilion manusia yang berkumpul, semua manusia mencari namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak selawat ke atas aku, maka kedudukannya nanti dengan aku akan dekat pada hari kiamat. Kedudukan seseorang itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti adalah dengan berapa kadar banyaknya selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari akhirat Nabi Muhammad akan berdiri memegang panji. Panji itu dinamakan liwa al-hamd, panji kepujian. Dan orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, mencontohi sunnahnya, memperjuangkan dakwahnya, menegakkan syariatnya, banyak selawat ke atas baginda Nabi Muhammad, mereka ini berada di lebih banyak kita selawat, makin banyak kita memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad, makin banyak kita berkhidmat di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka makin dekat pula kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka Nabi Muhammad, menegakkan syariat Nabi Muhammad dan banyaknya selawat kita ke atas Nabi Muhammad ini diukur dengan berapa banyak kadar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini diukur sebanyak mana kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang yang tidak berapa kenal tapi perasaan cintanya banyak? Orang akan kenal dahulu, barulah kecintaan itu akan timbul, barulah kerinduan itu akan tumbuh daripada makna ataupun daripada pengenalan tersebut. Sebab itu para ulama rahimahullahu ta'ala anhum, dia meletakkan 5 buah ilmu ataupun 5 titik penting, cara, kaedah, jalan untuk kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang pertama disebutkan adalah dengan kita mengetahui, mempelajari dan mengkaji tentang ilmu sirah. Sirah iaitu perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Perjalanan kehidupan, fasa-fasa perubahan di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang menggunakan bahagian daripada kehidupannya untuk mempelajari dan mengenal Nabi Muhammad di dalam sirahnya, maka dia akan dapati di dalam sirah Nabi Muhammad itu, di dalamnya terdapat pelbagai bentuk keajaiban. Di dalamnya terdapat pelbagai bentuk kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keajaiban dan kehebatan itu Allah Subhanahu wa taala letak pada awal kelahirannya lagi. Tidak ada mana-mana manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih keluar daripada perut ibunya dalam keadaan bersujud. Tidak ada manusia yang keluar daripada perut ibunya dalam keadaan jari telunjuknya menghadap ke arah langit, matanya dan kepalanya mendongak ke arah langit, matanya telah bercelak, kemaluannya telah dikhatankan, tidak ada terdengar sebarang tangisan, dan ibundanya Sayyidatina Aminah tidak merasai sebarang kesakitan. Ini adalah bentuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan pada awal kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi ini adalah Nabi akhir zaman. Nabi ini bukan seperti manusia yang biasa, yang lahirnya itu pun telah Allah Subhanahu wa taala letakkan pelbagai bentuk keajaiban. Belum lagi pada waktu usia mudanya, yang mana para malaikat radhiyallahu taala anhum turun ke bumi membelah dada Nabi Muhammad sebanyak 4 kali, membelah nada Nabi Muhammad dan membasuh hatinya dengan air Zam-Zam untuk membersihkan hati Nabi daripada segala sifat mazmumah, yang mana semua itu adalah cara untuk Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bahawa Nabi ini akan menghadapi pelbagai bentuk rintangan daripada orang-orang yang akan membenci dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada awal kelahiran dan awal kehidupannya, belum lagi menceritakan tentang zaman remajanya,
Belum lagi bercerita tentang awal bagaimana keadaan diterima wahyu Tuhan di Gua Hira, kemudian berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun, kemudian berani untuk berdakwah secara terang-terangan, diusir daripada kota Mekah, di pulau oleh orang-orang kufar Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka tidak makan selain makan daripada ranting-ranting kayu dan juga daun-daun kering. Disebutkan di dalam sirah bahawa para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mana fasa dipulaukan oleh orang-orang Quraisy, disekat ekonomi, tidak ada makanan, tidak ada minuman, yang mereka makan hanyalah daunan yang kering dan juga ranting-ranting, sehingga mereka keluar daripada kemaluan mereka itu daripada darah, kerana tajamnya makanan yang mereka makan untuk mengisi perut mereka. Ini adalah perjuangan sahabat radhiyallahu taala anhum untuk meneruskan keimanan mereka hasil dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seterusnya kita akan pergi pula kepada penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, episod kehidupan yang kemuncak ketika mana Nabi Muhammad berhijrah kepada kota Madinah daripada kota Makkah, bertemankan dengan Sayyidina Abu Bakar, dan seluruhnya daripada di setiap titik sirah itu terdapat keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena gunakan daripada kehidupan kita ini untuk khatamkan walaupun satu kali buku mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahaskan daripada awal kehidupan Nabi sampailah hari terakhir, iaitu hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian itu adalah ilmu yang pertama untuk mengenal Nabi Muhammad. Ilmu yang kedua pula disebutkan oleh para ulama adalah ilmu asy-syama'il. Ilmu asy-syama'il iaitu menceritakan tentang sisi kesempurnaan fizikal, akhlak, peribadi, jati diri yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ilmu itu dia menceritakan tentang bagaimana rupa Nabi, bagaimana gambaran luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya, janggutnya, bentuk mukanya, matanya, rambutnya, selipernya, cara tidurnya, cara berjalannya, cara ketawanya, cara bercakap dengan sahabat, cara bercakap dengan Ummahatul Mukminin, isteri baginda Nabi SAW, disebutkan secara detail oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang mana di dalam ilmu ini adalah ilmu yang diriwayatkan hadis-hadis daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka itu melihat keindahan yang ada pada Nabi Muhammad, kemudian mereka tulis tentang bagaimana gambaran luaran Nabi Muhammad ini untuk dikhabarkan kepada orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti kita yang mana kita telah hidup 1444 tahun, ditinggalkan jauh tempohnya daripada kehidupan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat Nabi senyum, tidak pernah lihat Nabi berjalan, tidak pernah lihat Nabi bercakap, tidak pernah melihat bayang Nabi bahkan. Akan tapi kita boleh bayangkan, kita boleh gambarkan di dalam fikiran dan hati kita melalui hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang menceritakan tentang kepribadian, akhlak dan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu yang kedua berkenaan dengan ilmu syama'il. Sebab itu para ulama radhiyallahu taala anhum menyebutkan seseorang itu tidak akan mampu untuk mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi mana dia tidak khatamkan kitab syama'il. Sebab apa? Tidak terwujud di dalam gambaran fikirannya bagaimana rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wajah Nabi Muhammad. Maka gambaran itu tidak wujud bagaimana nak menghidupkan ataupun bagaimana Nabi Muhammad itu nak datang daripada. Sebab itu kena wujudkan gambaran itu dahulu, bayangan itu dahulu, barulah akan datang perasaan cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga pula adalah ilmu berkenaan dengan al-khasa'is, iaitu sesuatu yang hanya dikhususkan syariat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sahaja.
yang mana tidak diwajibkan ataupun tidak disyariatkan kepada umat Nabi. Contohnya seperti tentang zakat, para sahabat, para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Muhammad itu tidak dibenarkan mengambil daripada harta zakat walaupun mereka itu daripada golongan asnaf. Akan tetapi mereka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hasil daripada zakat tersebut. Kerana zakat ini fungsinya adalah untuk kita membersihkan zakat kita. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu dia akan membersihkan zakat dia daripada hasil tadi itu, yang mungkin kita tak tahu halal ataupun haramnya, ataupun mungkin ada harta kita daripada sumber yang syubhah, maka kita nak membersihkan harta kita itu, kita keluarkan zakat. Maka zakat itu seolah-olah kotoran daripada harta kita. Jadi harta kotoran tadi itu tidak dibenarkan diambil oleh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para anbiya dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan bagi mereka ini untuk solat pada waktu malam. Qiyamul Lail itu diwajibkan oleh Nabi, diwajibkan ke atas Nabi Muhammad. Kita hanya diwajibkan hanya 5 waktu salat sahaja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi bagi sisi Nabi Muhammad, solat pada waktu malam ataupun di tengah malam itu wajib ke atas mereka. Sebab itu dalam hadis kita dapati bahawa Nabi Muhammad itu tidak akan pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Terkadang di dalam riwayat mengatakan 8 rakaat, terkadang 9 rakaat, terkadang 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap rakaatnya itu membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan surah Al-Maidah, yang kalau kita hitungkan mungkin menyamai 6 juzuk lebih satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad SAW solat sebanyak 11 rakaat, dan rakaat yang kedua tempohnya itu sedikit ringan daripada rakaat pertama. Rakaat ketiga lebih ringan daripada rakaat kedua, rakaat keempat lebih ringan daripada rakaat ketiga. Begitu sifat Qiyamul Lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi SAW ini dibenarkan ataupun dibenarkan untuk mengahwini lebih daripada 4 orang isteri, yang mana Nabi Muhammad SAW dicatatkan di dalam sirah Nabi Muhammad mengahwini 11 orang perempuan. Satu daripadanya adalah anak dara, yang lain semuanya adalah janda, yang mana Nabi SAW ini mengahwini mereka atas sebab maslahah, bukan sebab kerana nafsu ataupun syahwat. Kalau umat Nabi Muhammad hanya dibenarkan hanya 4 orang isteri sahaja, tapi kerana khusus ataupun keistimewaan syariat yang hanya diturunkan kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala membenarkan mengahwini lebih daripada 4. Ini adalah ilmu yang ketiga, iaitu ilmu berkenaan dengan al-khasais, iaitu perkara hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang pertama, kedua, ketiga, dan ilmu yang keempat, cara untuk kita nak mengenal Nabi Muhammad adalah dengan kita mempelajari ilmu ad-dalail. Ilmu ad-dalail ini adalah ilmu yang mana di dalamnya menceritakan tentang mukjizat Nabi Muhammad, yang disebutkan secara detail kepada siapa ditunjukkan mukjizat ini, pada waktu dan tahun bila diberikan mukjizat ini, yang mana mukjizat ini adalah sesuatu perkara yang mencari adat, yang dikurniakan kepada Allah, yang dikurniakan oleh Allah kepada para anbiya untuk ta'yid, untuk menguatkan urusan dakwah mereka, untuk menguatkan urusan dakwah mereka. Dan mukjizat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, kerana orang-orang Arab zaman dahulu mereka mengenali Nabi Muhammad sebagai lelaki yang ummi, yang tidak tahu membaca, yang tidak tahu menulis. Tetapi Al-Quran ini, wahyu Tuhan diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, mengalahkan sastra seluruh daripada orang Arab. Maka bila mana orang berarti ayat-ayat Al-Quran ni hebat bahasanya, sedangkan Nabi Muhammad ni tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, jadi daripada mana datangnya ayat-ayat ini kalau bukan daripada wahyu Tuhan?
Jadi berapa ramai para sahabat radhiyallahu taala anhum yang masuk ke dalam agama ini kerana takjub terhadap mukjizat yang besar ini, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Itu adalah ilmu yang keempat, iaitu menceritakan tentang mukjizat Nabi Muhammad. Yang kelima, untuk kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah dengan kita mengetahui akan fadail ataupun keutamaan, kelebihan, keistimewaan, ketinggian, keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada pada mana-mana anbiya yang Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengutus hampir 127,000 para anbiya. 25-nya antara Rasul yang wajib untuk kita pelajari, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim dan sampai kepada Nabi Muhammad. Ini 25 ini wajib untuk kita kenal, wajib untuk kita tahu. Tapi jumlah sebenar para anbiya yang diutuskan oleh Allah adalah 127,000, disebutkan oleh para ulama, dan berlaku khilaf di dalam jumlah yang sebenarnya. Akan tapi dalam jumlah yang sebegitu banyak itu, tidak ada para anbiya yang mengatasi, mengungguli kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam kitab Bidayatul Sul fi Tafdhil Ar-Rasul yang dikarang oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, yang namanya Bidayatul Sul. Menceritakan tentang 40 hadis keagungan Nabi Muhammad melebihi daripada para anbiya yang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah jumlah para rasul yang aku utuskan, faddalna ba'dahum ala ba'd. Aku melebihkan di antara mereka dengan satu yang lain. Maknanya di antara mereka ada kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan yang lain. Kita boleh lihat Nabi Ulul Azmi, ada 5 orang. Nabi Ulul Azmi itu kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan para anbiya yang lain. Dan dalam kedudukan Nabi Ulul Azmi ini, yang paling unggul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Itu kita akan dapati di dalam pelbagai bentuk hadis menceritakan tentang afdaliyah ataupun keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Maka mudah-mudahan dengan beberapa titik penting yang kita sebutkan ini mampu menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tanpa pernah kita meminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri pilih kita untuk menjadi Nabi Muhammad yang walaupun umurnya pendek, 80 tahun, 70 tahun, paling banyak 90 tahun, akan tapi jumlah pahala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan daripada satu ibadah itu melebihi daripada umat yang terdahulu zaman Bani Israel, umurnya 1000 tahun, ratusan tahun, tapi setiap ibadah tu dihitung satu pahala. Tapi kita baca Quran satu huruf 10 pahala, selawat 10 kali rahmat, belum lagi Qiyamul Lail, belum lagi bulan Ramadan, belum lagi hari Arafah, belum lagi hari-hari yang tertentu yang Allah ganda-gandakan pahalanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan umur untuk kita menghargai nikmat ini, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.